Qala al-muallif rahimahullah wa qala shaykhuna wa yusannu takraruhu thalathan wal awla lil hadirina al-wuqufu wa lil mulaqqini al-qu'udu wa nida'uhu bil ummi fihi ay in urifat wa illa fa bihawwa wa la yunafi du'a an-nasi wala yunafi du'a an-nasi yaumal qiyamati bi abaihim li'anna kilayhima tawqifun la majala lirra'yi fihi wadh-dhahiru annahu yubdalu al-'abdu bil amati fil untha wa yu'annathu ad-dhamairu intaha. Kata Syekh kami, iaitu Ibnu Hajar, sunat mengulanginya 3 kali. Talqin itu ulang 3 kali. Yang terutama bagi orang-orang yang hadir adalah berdiri, dan bagi yang membaca talqin duduk. Memanggilnya dengan maq padanya, iaitu jika diketahui. Jika tidak, maka dengan hawak. Tidak menafikan panggilan manusia pada hari kiamat dengan bapa mereka, kerana setiap keduanya tauqifah. Tauqifah ni makna ada sandaran dan bukan benda qiyas, yang kerana berpandukan dan terhad kepada adanya nas. Tidak ada ruang bagi fikiran padanya, makna bukan perkara yang bahagian akal boleh fikir. Dia tauqif, hanya berdasarkan kepada apa? Sandaran, bukan perkara fikiran atau ijtihad. Yang zahir bahawa diganti hamba dengan hamba perempuan pada perempuan, dan ditaknifkan dhamir. Taknifkan makna ditukar kata ganti nama perempuan pada dhamir-dhamirnya. Intaha. Okey, sekarang ni masuk kita menyambung lagi berkaitan dengan talqin. Kita sebut dah talqin ni ialah di antara perkara yang disunatkanlah di sisi jumhur ulama, mentalqinkan selepas daripada tanam. Menjadi perbuatan daripada kalangan salaf. Mereka tidak tanam tembor gitu ya. Macam tanam makan tembor gitu. Duduk, tanam dan baca talqin. Apa faedah? Ada faedah. Faedahnya ada, kerana mayat pun mendengar. Ma antum bi asma'a minhum, tidaklah kamu lebih mendengar daripada mereka dalam kubur. Bila Nabi SAW bila tanam orang kafir yang mati dalam perang Badar, Nabi Nabi cakap dengan orang kafir yang mati itulah, yang telah ditanam tu. Sahabat pelik, ya Rasulullah, mu cakap dengan orang mati. Nabi kata, tak, mu jangan ingat mu seorang je dengar. Tidaklah mereka itu tidak dengar. Tidaklah kamu lebih mendengar daripada mereka. Makna mereka pun dengar. Kerana itulah Nabi SAW disuruh dalam riwayat lain, istaghfiru li akhikum fa innahu al yus'al. Mintalah keampunan bagi saudara kamu, kerana dia sekarang sedang disoal. Okey. Bila selesai gitu, maka di sini dibincangkan lagi. Qala shaykhuna, berkata guru kami iaitu Ibnu Hajar, yusannu takraruhu thalathan, disunatkan mengulangnya 3 kali. Talqin ulang 3 kali. Sunat. Sekali pun pandang dah, ulang 3 kali. Tak pernah giak, tengok saya pernah. Ayah kepada Datuk Alwi bekas YDP Mahitam, ayah dia tu ada kena waris juga blok Toki tu. Jadi Datuk, bila Datuk Alwi talqinkan jenazah ayah dia tu, ulang 3 kali. Ulang 3 kali. Benda itu sunat diulang 3 kali. Wal aula, yang aulanya lil hadirina, bagi orang hadir al-wukuf. Ni pun yang kita tak tahu, yang kita tak buat ni. Orang hadir sunat berdiri masa talqin, bukan duduk. Apa tak? Sunat berdiri. Sunat berdiri. Duduk boleh tak? Ni benda sunat, tapi lepas tahu kita boleh buat. Jadi kalau kita pergi talqin pun sebelum ni, saya akan diri lah.
Kalau panas diri, selindung bawah tu sikit. Tapi tak duduk lah, tak duduk. Ada orang duduk, kata tak, berdiri, sunat berdiri. Walil mulakin al-qu'udu, dan bagi orang talqin dia sunat duduk. Orang talqin tu sunat duduk, orang lain berdiri. Nampak tak? Wa nida'uhu bil ummi fi, dan sunat memanggil mayat tadi dengan dipanggil dan disandar kepada ibunya. In urifat, kalau dikenali. Macam mana? Macam kita tengok dalam sebelum ni lah. Sebelum ni dia kata lafaz talqin tu ya Abdallah ibna amatillah. Hey Abdullah, anak lelaki bagi amatillah, hamba perempuan Tuhan. Makna baca macam mana? Kalau nama hak lelaki tu Zaid, mak dia nama Aminah. Ya Zaidu ibna Aminata, hey Zaid, anak kepada Aminah. Ni kita buat tak? Tak. Talqin kan? Hey Zaid bin Aminah. Bin Aminah, jangan panggil Betty pula. Betty pula. Sebab bin tu anak lelaki lah. Anak lelaki. Ni ada orang tukar, dia tukar buat nama mak ni, tukar Betty. Betty tu kalau anak perempuan, sekarang ni Zaid tu anak lelaki. Ibna Aminah. Jadi panggil bacaan talqin, mayat itu disandar dan dibenkan kepada mak dia. Kalau diketahui mak dia siapa-siapa. Sebab apa? Sebab mak ni memang kalau ayah ni boleh jadi bukan ayah dia. Dah. Bukan ayah dia sungguh. Kalau mak memang mak dia. Mak dia hak beranak dia. Orang lain tu. Wa illa, jika tidak, ai wa illam yu'raf, wa illam tu'raf, kalau tidak diketahui, fa bihawa, maka dibenkan kepada Hawa. Ya Zaidu bin Hawa, wahai Zaid anak lelaki bagi Hawa. Hawa. Siti Hawa. Hawa. Itu bacaan yang ejak, bacaan dia begitu, Hawa dengan hak bedah. Panggilan ini nida'uhu la yunafi, nida'uhu mubtada. La yunafi tu khabar. Pada yunafi tu dhamir mustatir, kembali nida'. Seruan kita panggil mayat tu, kita benkan kepada mak, la yunafi du'aan nasi, tidak menafikan bahawa akan panggilan manusia yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bi'abaihim, dengan bapak-bapak mereka. Okey, dah gitu hari kiamat panggil ke mana? Hari kiamat panggil ayah pula. Hey Zaid anak Ahmad, contoh. Mak dia nama Aminah, ayah dia nama Ahmad. Jadi ke akhirat dipanggil hey Zaid bin Ahmad. Masa talqin hey Zaid bin Aminah, benkan kepada mak talqin. Hari kiamat dibank kepada ayah, dipanggil. Berdasarkan hadis Nabi kata, innakum tuda'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kamu hari kiamat akan dipanggil dengan nama kamu dan nama bapa-bapa kamu. Fahassinu asma'akum, maka letaklah nama molek-molek bagi kamu. Nampak? Sebab akan didengari oleh seluruh khalayak manusia ada. Letak nama molek-molek. Okey. Jadi di hari akhirat dipanggil dan dibankkan kepada bapa. Ya. Itu tidak menafikan. Kenapa? Li'anna kilaihima, kerana kedua-duanya tauqifun, datang tauqif, datang nas yang tauqifi daripada syarak. Daripada syarak. Budak li kiyah-kiyah. Okey. Wala majala lirra'yi fi, yang tidak ada ruang bagi pandangan padanya. Tak ada, ni bukan pandangan ijtihad ni. Ini datang daripada nas tauqif, terhenti kita di atas nas yang datang itu. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wadh-dhahiru annahu yubdalul 'abdu bil amati. Pandangan yang zahir bahawa ditukarkan hamba tu kepada amah, hamba perempuan.
Mana pada lafaz talqin tu kan, dia mula-mula ya Abdallah ibna amatillah. Kalau laki ya Abdallah, kalau puan ya amatallah, hei hamba perempuan Tuhan. Nampak? Kalau laki Abdallah, kalau puan amatallah. Tukar dengan amah fil untha. Kalau jenazah atau mayat, mayat itu perempuan. Wa yu'annathu ad-dhamairu, dan ditakniskan dhamir dah. Bila tukar perempuan, kata ganti nama yang laki kena ubah puan juga. Nampak tak? Ubah perempuan. Macam dalam ni kata uzkuri ya amatallahi binta amatillahi uzkuril ahda alladhi kharajti alaihi minad dunya. Tukar. Jadi kena pandai bahasa Arab sikit lah. Tapi buku talqin saya tak tahu. Ada kot. Dia tak dah. Tati. Jadi tengoklah tu. Kalau ramah, buat ramah. Intaha, selesai kalam Ibnu Hajar. Habis. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa yundabu ziyaratu kuburin li rajulin la li untha fatukrahu laha. Na'am, yusannu laha ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ba'dhum wa kadha sa'irul anbiya'i wal ulama'i wal awliya' wa yusannu kama nassa alaihi wa yusannu kama kama nussara. Ada bagi tak? Nassa. Kama nassa alaihi. Yusannu kama nassa alaihi. Siapa ni? Fa'il ni. Kama nassa alaihi an yaqra'a minal Qur'ani ma tayassara 'alal qabri. Okey. Fayad'u lahu mustaqbilan lil qiblati. Kata pengarang rahimahullah, sunatkan. Mana sunat? Sunatkan, tak sunatkan, sunat menziarahi kubur bagi lelaki, tidak perempuan. Maka dimakruhkan demikian itu. Orang puan ziarah kubur makruh. Naam tu makna namun sunat bagi perempuan menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sebahagian mereka para ulama, begitu juga sekalian nabi-nabi dan ulama-ulama dan wali. Sunat seperti mana yang dinaskan di atasnya, bahawa dia membaca apa yang termudah daripada Al-Quran di atas kubur itu, kemudian dia berdoa untuknya dalam keadaan menghadap kiblat. Sekarang ni masuk pula adat-adat ziarah kubur ni. Ni nak masuk puasa dah ni. Orang biasa petang megang petang megang, lepas tu belum raya, lepas tu hari raya, dan waktu hari sunat juga, hari Jumaat, hari Sabtu sunat ziarah kubur. Apa kata dia? Wa yundabu ziyaratu kuburin li rajulin, dan sunat hukumnya menziarahi kubur bagi orang lelaki. Orang lelaki sunat ziarah kubur. Kubur siapa? Kubur lah secara umum. Hak ahli keluarga lebih lagi lah. Nak ziarah kubur lain pun tak ada masalah. Terutamanya kubur-kubur orang soleh, kubur-kubur para wali. Menziarahi kubur sunat bagi orang lelaki, la li untha, tidak bagi perempuan. Fatukrahu laha, maka makruh, dimakruhkan ziarah kubur bagi perempuan. Orang puan ziarah kubur hukumnya makruh. Kenapa? Kerana boleh membawa bimbang, takut perempuan ni tak boleh nak kawal perasaan. Dari segi boleh, tapi hukumnya makruh. Naam. Namun yusannu laha ziyaratu qabrin Nabi, tapi sunat orang puan. Dalam keadaan hukum asal menziarahi kubur tu makruh, namun sunat bagi perempuan ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menziarahi kubur Nabi. Sunat ziarah kubur Nabi. Sunat ziarah kubur Nabi.
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waktu terkeluar, hukumnya sunat belaka. Qala ba'dhum, berkata sebahagian daripada ulama, wa kadza sairul anbiya'i, demikianlah nabi-nabi yang lain, wal ulama'i, dan para ulama, wal auliya, dan para wali. Nampak? Jadi begitulah juga. Mereka ni kenapa? Kerana perempuan ini pada kubur para nabi, para ulama, para wali ni ada antara tempat yang di mustajab doa. Antara tempat yang mustajab doa. Nampak tak? Yang sebut dalam riwayat Qabru Ma'ruf Al-Karhi Tiryakun Mujarrab. Kata Ibrahim bin Harb, ini antara salaf yang terkenal, bahawa kubur Ma'ruf Karhi di Iraq sana, ni seorang wali terkenal lah. Dia tiryakun mujarrab, iaitu obat yang mujarab. Maknanya doa di kubur, bukan minta dengan mayat. Itu tak betul tu. Bukan minta dengan mayat, tapi doa di sisi kubur. Kerana ibadat kita menziarahi kubur tu satu qurbah. Dia panggil qurbah lah, amalan soleh. Menziarahi, kerana ada saranan Nabi SAW menziarahi kubur. Nabi sebut, kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Aku dulu larang kamu ziarah kubur. Masa mula-mula Islam laranglah. Masa tu jahiliah dan i'tiqad keimanan tu belum teguh lagi. Jadi aku dilarang kamu ziarah kubur. Fazur al-an fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Maka sekarang ni dah hilang dah perangai-perangai jahiliah, i'tiqad jahiliah tu hilang, maka ziarahlah kubur. Kerana menziarahi kubur tu mengingatkan kepada akhirat. Nabi SAW ziarah kubur. Satu malam Sayyidatina Aisyah bila terjaga dicari Rasulullah tak ada. Tengok Nabi gimana ni Nabi. Marilah perasaan hati, Nabi ni ngelak ke mana. Bangun-bangun ni tengok Nabi, oh Nabi pergi kubur. Nabi pergi kubur malam. Nabi pergi kubur. Jadi malam boleh kok ziarah kubur, tak ada masalah. Berani tak berani je lah. Nampak tak? Nabi ziarah kubur malam. Waktu itu, waktu hening, waktu tu kalau kat Bakir tu tak takut kok. Tak. Kubur kat kita ni takut. Jadi apa nama ni? Menziarahi kubur tu secara umum disunatkan kepada apa? Lelaki tadi. Maka menziarahi para nabi, kubur-kubur nabi, tempat kita tak ada lah kot. Jangan pergi ziarah kubur Nabi Harun, Nabi Yoping kan, tu Rasulullah tu bukan ngarut tu. Nabi Melayu, ziarah kubur Nabi Melayu. Para nabi, contoh di negara-negara Jordan ke, Syria ke, tempat-tempat yang mana kawasan hak dikatakan kubur nabi. Tapi yang sahih, sesahih-sahihnya ialah kubur nabi kita je. Hak lain memang ada kata sahih, ada kata tak sahih. Sebab tidak dapat dipastikan. Kalau tengok pun kubur apa nama ni, kubur Nabi Nuh, 2-3 tempat. Oh ni kata sini Nabi Nuh, sini Nabi Nuh. Tak. Nabi apa lagi? Kubur apa nama ni? Nabi Yusha' bin Nun contohnya. Ada kata sini, ada kata sini. Jadi tidak ada kesahihan kecuali kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim pun ada kata di Makam Ibrahim, ada kata di Khalil. Di Khalil di Palestin sana. Maka menziarahi, dah boleh ziarah tak? Boleh lah. Sebab apa? Walaupun tidak dipastikan, menziarahi itu kita bukan nak minta dengan tuan kubur. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, doa kepada Allah, tapi mana di perkuburan, tempat-tempat yang mana disebut orang-orang yang barakah ini, kita berdoa, menziarahi dia, berdoa kepada dia. Kan kita pergi ziarah kubur, doa kepada tu. Kalau makna betul kita minta tuan kubur, kita dah doa dah kepada tuan kubur. Ini satu benda hujah yang kita kata pelik lah. Orang kata ni puak-puak tawaf kubur. Mereka yang ziarah kubur ni meminta kepada tuan kubur. Sekarang ni orang ziarah tuan kubur, orang doa ke tuan kubur.
Ya Allah kurniakan Allah maghfir lahu, Allahumma irhamhu. Ada. Kan kita pergi ziarah kubur, kita doa ke tuan kubur tu kan. Dah kalau kita nak minta orang tu kubur, apa kita doa dengan dia? Maknanya kita doa tu minta dengan Tuhan kan. Tiba-tiba kata orang main ziarah kubur minta dengan tuan kubur. Tak pelik. Jadi maknanya kerana apa? Kerana tak asuk dan tidak tengok dalil, tak faham betul-betul tu. Maka kubur mana kat sini orang-orang soleh, contohnya Tok Ku Palu, Tok Ku Lamani, Tok Ku Tuan Besar, Syekh Abdul Malik di Jenaga, apa lagi, apa ni, Tok Melaka, banyak lagi. Jadi kubur-kubur orang, para ulama, para wali dan juga para nabi disunatkan. Dan perempuan pun disunatkan. Sebab apa? Sebab supaya mereka tidak terhalang untuk mendapat sama keberkatan dan juga fadilat berada dan di tempat-tempat yang mana diharapkan mustajab doa. Okay. Cuma janganlah awak berdoa pula. Minta nombor ekor. Minta nombor ekor. Minta nak masuk loteri tak boleh lagi tu. Jadi buat haramnya haram perbuatan tu. Ataupun buat apa ni, menyalakan lilin lah, ni lah, letak tulis hajat wi ke tuan kubur tu tak ada. Bukan orang hak jenis gitu, orang hak jahil tu. Kalau dia Islam pun makna orang jenis jahil tu. Tak boleh ikut tu. Sebab kita lah alhamdulillah tak lah makna zahir sangat. Tempat-tempat lain hak bercampur dengan Syiah, bercampur dengan orang-orang mazhab lain. Tak, setengahnya mazhab contohnya Derus. Tak, ni mazhab ada di bahagian belah Syria tu lah, Syria Lebanon. Dia pergi sembah. Memang dia sembah sungguh lah. Memang dia bukan Islam dah tu. Apa tak? Semayang pun tak sama semayang kita. Tapi nampak pakar macam orang Islam. Okey. Wa yusannu, dan disunatkan, kama nassa alaihi atau kama nussa alaihi, sebagaimana dinaskan di atasnya, ay yaqra'a, bahawa membaca, minal Quran, daripada Quran, ma tayassara alal qabri, apa yang mudah di atas kubur. Baca Quran atas kubur ni sunat tak? Sunat juga. Ni ada nas yang datang kesunatan membaca Al-Quran di atas kubur. Imam Ahmad bin Hanbal menyebut, idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi Fatihatil Kitab wal Ikhlas wal Mu'awwadzataini waja'alul thawaba dzalika li ahli al-maqabir fa innahu yasilu ilaihim. Ni ada datang riwayat daripada Imam Ahmad, dia kata apabila kamu masuk perkuburan, bacalah Fatihah, bacalah surah Ikhlas, bacalah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan jadikan pahala itu kepada ahli kubur, kerana pahala dia akan sampai kepada mereka. Nampak? Disuruh baca tu. Nampak? Jadi kelebihan baca di kubur ini, apabila tempat tu dibaca Quran, tempat tu turun rahmat. Dah kata kalau sampai pahala, baca di rumah pun siapa? Dah. Baca di rumah kan, kita baca di sejid. Kalau lepas 1/8 dia tak tahu boleh buat tahlil tak. Kalau di sejid baca Yasin kan sedekah pahala kan. Baca mana-mana pun Allah Taala sampaikan juga pahala itu. Dah tak payah pergi kubur lah. Sampai pahala, tapi yang kurangnya bila baca tempat tu dah turun rahmat situ. Jadi kalau baca kubur tu rahmat di kubur. Kalau baca rumah tu rahmat rumah lah. Sekarang ni kita nak sedekahkan, nak buat kebajikan kepada ahli kubur. Dah, ahli keluarga kita. Jadi kita baca di kubur tu, di samping kita sedekahkan pahala tu insya-Allah sampai. Tempat dibaca tu turun rahmat. Nampak tak? Turun rahmat. Itu yang lainnya kalau kita tak baca di kubur, baca di rumah tu, waktu tak ada rahmat di tempat kita baca tu. Okey. Fayad'u lahu, maka berdoa kepada si mati, mustaqbilan lil kiblati, hal keadaannya menghadap kiblat. Hal keadaannya menghadapkan kiblat. Jadi amalan kita baca kubur, ada orang buat baca khatam Quran tak? Kubur tak? Dia upah orang untuk baca kubur sampai ke khatam. Ada lagi kalau raja-raja tu ya, ada orang tolong baca. Dah, ada orang tolong baca. Kalau di Emirat tu,
Syekh Zaid ni makna orang yang mengasaskan negara Arab, negara Emirat Arab Bersatu. Di masjid dia tu, kubur dia tu 24 jam orang baca Quran tak berhenti. 24 jam dibaca Quran tak berhenti. Orang tu berhenti lah, ganti orang lain pula. Ganti berhenti waktu semayang lah, bukan tak mayang berhenti, lepas tu baca semua. Okey. Wasalamun. Kemudian katanya wasalamun ai lizairin ala ahli al-maqbarati umuman thumma khususan fayaqulu assalamu alaikum dara qaumin mu'minin 'inda awwalil maqbarah wa yaqulu 'inda qabri abihi mathalan assalamu alayka ya walidi fa in arada al-iktisara ala ahadihima ata bi thaniyati li'annahu akhassu bi maqsudihi. Dan salam bagi yang menziarahi ke atas ahli kubur secara umum, kemudian secara khusus maka dia berkata assalamualaikum wahai ahli negeri kaum yang beriman di sisi kubur yang mula-mula, dan berkata di sisi kubur bapanya sebagai contoh assalamualaikum wahai bapaku. Maka jika dia hendak menyimpan, maknanya nak menghadkan atas satu daripada keduanya, dia mendatangkan yang kedua kerana ia yang lebih khusus dengan maksudnya. Okay, sekarang ni adab lain, kita pergi ziarah kubur beri salam. Wasalamun ay wayundabu salamun, disunatkan memberi salam lizairin bagi orang menziarahi ala ahli maqbarah kepada ahli perkuburan, umuman secara umum, wa khususan kemudian secara khusus. Jadi salam kita masa nak ziarah kubur dua. Salam secara umum bila mana? Bila nak masuk kubur tu, kubur hak mula-mula tu, maknanya kita kata masuk pintu kubur lah, situ sekali assalamualaikum ya ahla dari qaumin mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, sebagaimana disebut lagi. Kemudian bila kita sampai kubur hak kita nak pergi ziarah tu, tu kita beri salam dulu. Assalamualaikum siapa? Mak kita, ayah kita. Kok bahasa Melayu pun apa? Assalamualaikum ayah, assalamualaikum mak, abi wa ummi, ikutlah. Okey. Khususan, kemudian baru secara khusus fayaqulu assalamualaikum dara qaumin mu'minin, salam ke atas kamu wahai ahli dari qaumin mu'minin, negeri kaum orang beriman, kubur orang mukmin kan. Inda awwalil maqbarah, pada mula-mula kubur hak kita masuk. Wa yaqulu inda qabri abi mathalan, dan dia kata ketika sampai ke kubur ayah dia, contohlah kalau ayah, mak. Kalau bini kata apa? Assalamu alayka ya walidi, assalamu alayka, salam ke atas kamu wahai bapakku, wahai isteriku, abang nikah dah seorang lagi. Abang jangan risaulah, anak-anak kita jadi jaga dengan baik contohnya. Fa in arada al-iqtisara ala ahadihima, kalau dia ingin nak memilih satu saja, ata bi thaniyati, sunatnya hak nombor 2 lah. Salam hak khusus tu. Kalau katalah nak dang sangat, hak khusus tu lah kita beri salam, li'annahu akhassu bi maqsudi, kan itu lebih khusus pada maksudnya. Wa dzalika li khabari muslimin annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Wal istithna'u litabarruki aw lidafni bitilkal buq'ati aw lil mauti 'ala al-islam. Demikian itu kerana khabar Muslim, hadis riwayat Muslim, bahawa Nabi SAW berkata assalamualaikum wahai ahli negeri kaum yang beriman, sesungguhnya kami jika dikehendaki Allah akan menyertai kamu. Pengecualian itu kerana tabarruk, pengecualian itu insya-Allah tu. Itu maksud pengecualian. Kerana sama ada tabarruk atau kerana pengkebumian di tempat itu atau kerana si mati di atas Islam. Okey. Ambil mana ni? Ambil daripada hadis riwayat Muslim. Wa dzalika li khabari muslimin annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin, salam ke atas kamu wahai ahli negeri orang mukmin, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan mengiringi kamu, kami akan ikut kamu. Kalau dah ingat pun assalamualaikum ahli kubur, tak apa, boleh. Jadi
Okey, sekarang ni kenapa Nabi sebut wa inna insyaallah bikum lahikum? Kami ni insya-Allah akan mengiringi kamu. Kenapa sebut insya-Allah? Istisna. Istisna tu makna lafaz insya-Allah. Apa makna insya-Allah? Jika Tuhan nak. Makna insya-Allah jika Tuhan nak. Kenapa buat istisna dengan insya-Allah tu? Sama ada kerana nak tabarruk, ambil berkat je. Jadi istisna tu bukan sungguh. Bukan istisna makna istisna hakiki, tapi istisna dengan makna tabarruk. Nampak? Ni dalam masalah talak, masalah yang berkaitan ni adalah lafaz-lafaz yang datang istisna ni jadi ke tak. Okey. Di sini istisna dengan tujuannya ambil berkat. Kita kata ginilah, dah esok jemput rumah tak apa insya-Allah. Makna benda? Tak apalah, nak gilah maksudnya. Insya-Allah tu ambil berkat je, sebut insya-Allah. InsyaAllah. Tak apa, insyaAllah. Tak apa. Kalau ikut makna insyaAllah tu, jika Tuhan nak. Dah kalau Tuhan tak nak, tak jadi lah. Kenapa tak? Itu istisna tu. Tapi sebut tu bukan kerana kita nak kaitkan dengan masyiatillah, dengan kehendak Tuhan, tapi semata-mata tabarruk. Ataupun Nabi sebut insyaAllah tu lidafni bitilkal buqa'ah, kerana untuk diniatkan, ditaklikkan. Kerana apa? Untuk ditanam pada tempat itu. InsyaAllah kami akan menyertai kamu. Jika Tuhan nak kami mati sini, tanam sini. Jika Tuhan nak, jika Tuhan nak kami mati dan tanam sini. Nampak? Aulil mauti alal Islam. Ataupun insyaAllah tu kerana apa? Kerana tujuan untuk mati di atas Islam. Nampak? Wa inna insyaAllah bikum lahikun. Menyertai mana? Pada meninggal di atas Islam. Faidatun, kemudian satu faedah. Warada anna man mata yaumal jumu'ati aw lailataha amina min azabil qabri wa fitnatihi. Wa warada aidan man qara'a qul huwallahu ahad fi maradi mautihi mi'ata marrah lam yuftan fi qabrihi wa amina min dawtil qabri wa jawaza as-sirata ala akuffil malaikati. Faedah, telah datang bahawa orang yang mati pada hari Jumaat atau malamnya aman dari azab kubur dan fitnahnya. Datang juga makna ada hadis dan riwayat sebut siapa yang membaca qul huwallahu ahad 40 kali. Berapa 40 kali ni? Mi'ata marah 100 kali. Tak? Salah tu, salah. Waktu terjemah ni salah. Waktu berapa? 100. Buku ni salah ni. Kan 40 kali, 100 kali. Siapa ada buku ni tukar. 100 kali. Pada sakit kematiannya, tidak difitnah dia pada kuburnya, dan aman dari himpitan kubur, dan melintas sirat di atas tapak tangan malaikat. Tapak tangan makna sayap malaikat. Okey, sekarang ni dia letak faedah. Bagi faedah apa nama ni? Yang berkait dengan kematian lah. Katanya warada, telah datang riwayat disebut annaman mata yaumal jumu'ati, sesiapa yang meninggal pada hari Jumaat au lailataha, atau malam Jumaat, amina min azabil qabri wa fitnati, akan selamat daripada azab kubur dan fitnah kubur. Ni orang bagi beriman lah. Dah orang kafir mati, ada tu orang yang beriman. Kelebihan ni. Nampak tak? Kelebihan. Ada Nabi mati hari apa? Hari Senin. Dah Nabi dah. Nabi lah ni cerita dah masuk buk ni. Nampak tak? Dia Nabi memang dah terselamat. Dia penghulu sekalian manusia tu. Jadi kelebihan pada mati hari Jumaat dan malam Jumaat ni ada. Selamat daripada azab kubur dan fitnah kubur. Wa warada aidan, dan datang juga riwayat man qara'a qul huwallahu ahad fi maradi mautihi mi'ata marrah. Siapa yang baca qul huwallahu ahad ketika sakit nak mati tu 100 kali. Jadi masa tu orang dak baca surah panjang-panjang tu. Biasanya payahlah sebab masa sakit ni dak boleh nak pergi tumpuan. Benda hak mudah, surah pendek-pendek lah. Qul huwallahu lah. Qul huwallahu ahad ni dibaca 100 kali. Yang baca 100 kali ketika sakit nak matinya, lam yuftan fi qabrihi, tidak akan difitnah dalam kuburnya, wa amina min dawtil qabri, dan dia selamat daripada dawtil qabri, daripada himpitan kubur. Himpitan mana? Himpitan yang menyakitkan. Kubur ni himpit belaka. Cuma orang mukmin, orang soleh dihimpit macam
ibu peluk anak. Ada pun orang kafir akan dihimpit sehingga akan berselisih tulang-tulang rusuk dia. Lagi wajawaza sirata ala akufil malaikat, dan dia akan melepasi sirat, melepasi dan mengharungi sirat hari kiamat nanti di atas sayap-sayap malaikat. Wa warada aidan, dan juga datang juga riwayat man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin 40 marrah. Ni baru 40. Fi maradhihi famata fihi u'tiya ajra syahidin wa in bari'a maghfuran lah. Datang juga orang yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin 40 kali pada sakit kematian, lalu dia mati, diberi pahala orang mati syahid. Jika dia pulih dalam keadaan diampunkan. Ni fadilat lain pula ni. Man qala, siapa yang kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin 40 kali pada sakit orang nak matilah, lalu famata fi, dia mati dalam sakit dia itu, u'tiya ajra syahid, diberi pahala mati syahid, wa in bari'a maghfuran lah. Kalau dia sembuh daripada penyakit, dia sembuh dalam keadaan diampunkan dosa baginya. Wa ghafarallahu lana wa a'adzana min azabil qabri wa fitnati. Semoga Allah mengampunkan kita dan memelihara kita dari azab kubur dan fitnahnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu antara yang disebut dalam pengarang kitab ni lah. Kalau berkaitan dengan ni ada berapa lagi yang berkait dengan takziah. Hukum sunat bagi kita memberi takziah kepada orang yang meninggal. Lagi pahala menziarahi, sembahyang ke atas jenazah, dan juga sampai kepada tanam tu, seumpama dapat pahala besar bukit Uhud. Dan takziah ini sunat dalam tempoh masa 3 hari lah. Kalau 3 hari tu boleh terima takziah. Kalau lepas pada tu, kalau orang belum lagi takziah, boleh lagi takziah, tak ada masalah. Lepas tu berkaitan buat kita kata majlis tahlil ni. Majlis tahlil telah difatwakan, tahlil arwah ni difatwakan oleh ulama Fatani. Dalam fatwa boleh tengok belaka ni, fatwa tahlil al-arwah. Kita sebut sikit je lah sebab orang keliru. Dalam nas kitab memang dikata dianggap berhimpun ajak makan setelah daripada menanam mayat itu dianggap daripada perbuatan jahiliah, dan itu bid'ah yang dikeji. Jadi ulama-ulama Fatani kita bincanglah yang disebut oleh ulama dalam kitab-kitab fiqh tu ialah apa yang menjadi adat pada tempat di tanah Arab. Macam mana perbuatan mereka tu. Jadi adat buat makan di tanah Arab itu lain daripada adat tempat kita. Tapi tempat kita kalau salah buat pun jadi haram. Buat guna harta anak yatim. Tak. Ada anak yang belum balik, kita pergi guna, tak boleh juga. Buat kan dia nak menunjuk-nunjuk, dalam keadaan susah paksa buat, tu tak boleh. Jadi nak buat pun kena tahu supaya tak jadi haram. Jadi dalam muzakarah yang dibuat oleh ulama Fatani tu tak ada yang disebut bahawa tidak dikira sebagai dia ada hukum dia. Dia tafsilkan. Tengok. Dia perincikan. Macam mana? Ahli si mati membuat makanan kerana kematian untuk sedekah pahala kepada mayat dengan keadaan dengan ketiadaan menyeru. Makna tak ada ataupun bukan keadaan ahli mati buat makanan kerana kematian untuk sedekah pahala. Untuk sedekah pahala, maka hukumnya sunat. Sebab apa? Ini dianggap daripada perkara berbuat kebajikan kepada mayat. Ahli si mati membuat makanan dan memanggil mereka. Tadi buat makanan dan sedekah tanpa menyeru, tanpa berhipung lah.
Yang kedua ni, buat makanan dan memanggil manusia untuk pergi makan kerana kosak sedekah. Ni dipanggil untuk berhimpun. Hukumnya harus boleh. Boleh. Jadi hak tadi sunat sebab apa? Tak ada panggil, tak ada berhimpun. Hak ni hukumnya bila berhimpun, hukumnya harus boleh. Dah sedekah tu pahala sedekah memang dapat. Ahli si mati membuat makanan di rumahnya atau di rumah si mati pada hari mati atau pada hari lain kerana mengikut adat, tidak kerana kosak ibadat. Dan niat pahala pada si mati, maka hukumnya makruh. Seterusnya, ahli semati membuat makanan daripada tarikah, harta peninggalan, yang bersabit dengan seumpama hak anak yatim. Kerana dipaksa oleh ahli semati membuatnya, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Masa berlaku dibuat kita kata resolusi inilah, yang memfatwakan majlis yang menjadi pengurusi ialah arwah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pumbing, Tok Guru Haji Mang Petani. Masa tu duduk sana, dia yang mempengurusikan himpunan ataupun fatwa yang dibuat oleh ulama Tabni pada masa tu. Jadi boleh tengoklah orang naik belakang dah. Jadi benda ni tidak dipertikaikan kecuali bagi orang yang tak tahu dalil atau tak tahu wajah dalil. Itu aja. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada soalan? Ada Ya. Takziah, boleh takziah. Takziah kita kata kalau orang azzamallahu ajrakum wa ahsana azaakum. Takziah tu ialah berlangkam dia, berlangkah suar. Jadi berlangkah suar tu bahasa Melayu dah. Takziah lah. Takziah ni makna suruh kita tenangkan dia dan suruh bersabar. Kata sabarlah, itu kata Tuhan, itu takziah dah. Mana-mana lafaz yang suruh untuk bersabar dan juga menenangkan dia, itu dianggap sebagai takziah. Lagi? Ada Jadi sekadar tu sajalah untuk kitab kita ni. Lepas raya lah pula, ada rezeki panjang umur, lepas raya pula. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.